Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada murid-murid semua. Murid tahun 6 jujur. Okey, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah. Maksudnya Cikgu Syafiq akan ajar bahasa Melayu. Ni kali pula akan ajar sejarah selepas kelas bahasa Melayu tadi. Okey. Hari Selasa ini, cikgu akan ajar kamu semua tentang perayaan masyarakat di Malaysia. Perayaan masyarakat di Malaysia. Sebelum ini kita belajar tentang tempat ibadat masyarakat di Malaysia. Sekarang ini, perayaan masyarakat Indonesia. Perayaan apa sahaja orang Malaysia ni sambut. Okey, jadi perayaan masyarakat Malaysia ini adalah unit 6 di dalam buku teks. Dalam buku teks tersebut, muka surat 117. Okey, jadi kalau murid-murid boleh lagi faham, sambil buka buku teks, sambil tengok cikgu mengajar ini. Dan jangan lupa, cikgu yang paling penting, cikgu mahu kamu semua buat catatan. Buat satu nota, nanti hantar kepada cikgu. Cikgu akan bagi hadiah kepada kamu semua berbentuk e-sijil lagi. Siapa yang rajin buat nota, tengok pengajaran cikgu, cikgu akan bagi e-sijil. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Hari ini kita belajar sejarah ya, bukan bahasa Melayu. Okey, kita masuk dengan perayaan. Apa itu perayaan? Cuba tanya, apa perayaan? Perayaan apa yang pernah kamu sambut? Apa sebenarnya hari raya ni ya? Untuk apa sebenarnya hari raya ni? Okey, jadi kita nampak ke slide yang seterusnya. Okey, hari raya ini adalah bermaksud hari kebesaran. Hari kebesaran, contoh kalau orang Islam, hari kebesaran orang Islam. Kalau Christmas, hari kebesaran orang Kristian. Kalau Deepavali, hari kebesaran orang Hindu. Okey, kita sambung baca. Hari perayaan lazimnya kini merujuk kepada hari yang ditentukan suatu kerajaan atau kumpulan agama sebagai hari yang bermakna kepada mereka. Hari-hari raya ini memang hari yang bermakna kepada kita semua. Kita akan ingat hari raya. Waktu contoh macam cikgu kan dulu waktu kecil, cikgu ingat waktu cikgu darjah 6 merupakan hari yang bermakna sebab waktu tu cikgu dapat banyak duit raya daripada pakcik-makcik cikgu waktu tu, daripada jiran-jiran. Itulah hari bermakna kepada kita. Kita akan ingat hari raya ni sampai kita ketua nanti. Okey, hari-hari ini biasanya merupakan hari kelepasan am di negara-negara yang menyambutnya. Maksudnya di sini adalah hari cuti lah. Setiap hari raya yang kita sambut ini, kita akan bercuti. Malaysia akan umumkan semua orang yang bekerja ini akan bercuti untuk menyambut hari raya tersebut. Untuk kita hormatlah agama yang menyambut hari raya di Malaysia ini. Sebagai contoh lah, kalau macam hari raya Aidilfitri, adakah yang kerja? Mungkin ada sedikit saja yang bekerja, namun kebanyakan yang pekerja-pekerja di Malaysia ini akan bercuti sebagai menghormati orang Islam yang menyambut hari raya. Begitu juga agama Kristian, apabila menyambut hari Christmas, maka kita akan bercuti. Semua satu Malaysia ni akan bercuti bekerja bagi menghormati dan kita hormatlah agama yang menyambut hari raya tersebut. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Kita nampak hari raya apa sahaja yang terdapat di Malaysia ini ya. Okey, sebelum tu, Malaysia ni terkenal dengan negara yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum. Ada kaum Melayu, Cina, India, dan yang ketiga ini adalah yang utama. Melayu, Cina, India ini adalah kaum yang utama di Malaysia. Okey, kewujudan kaum dan agama yang berbilang menyebabkan wujudnya pelbagai budaya dan perayaan di Malaysia. Disebabkan pelbagai agama dan budaya di Malaysia ini, wujudlah pelbagai perayaan di Malaysia ini. Bukan tiga saja, bukan hari raya, hari tahun baru Cina dengan hari Deepavali saja hari raya di Malaysia ini. Kita akan nampak lepas ni hari raya apa sahaja yang terdapat di Malaysia. Okey, kita masuk pada DSKP 11.3.1, iaitu menyatakan perayaan masyarakat di Malaysia. Lepas ini cikgu mahu, sebelum tu cikgu mahu kamu semua buat catatan. Okey, buat catatan, kamu letak di tajuknya tu perayaan masyarakat di Malaysia. Nanti cikgu mau nampak kamu punya catatan, hantar kepada cikgu. Cikgu akan bagi hadiah kepada siapa yang rajin mencatat untuk mata pelajaran sejarah ini. Okey, pertama sekali adalah Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri ini disambut oleh orang beragama Islam. Jadi, untuk penerangan lanjut berkenaan Hari Raya Aidilfitri, kita akan nampak ke video yang cikgu akan tayangkan. Okey, jadi murid-murid, Hari Raya
Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri ini disambut oleh golongan masyarakat beragama Islam sahaja. Okey, dalam Islam terdapat dua hari raya yang penting untuk kita, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha yang kita panggil Hari Raya Korban. Okey, kita fokus kepada Hari Raya Aidilfitri. Okey, Hari Raya Aidilfitri ini disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. 1 Syawal tahun Hijrah setelah anak bulan dapat dilihat pada penghujung bulan Ramadan. Setelah kita berpuasa 30 hari. Kamu semua sudah puasa kan ni 30 hari? Sudahlah bahkan. Okey, jadi setelah kita puasa 30 hari itu, pada hari ke-30 bulan Ramadan itu, selepas kita nampak anak bulan di langit, maka itu menandakan kita sudah berada di 1 Syawal, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Okey, jadi pada Hari Raya Aidilfitri ini amalan kunjung mengunjung dan rumah terbuka diadakanlah. Kadang kita panggil jiran-jiran kita, sanak saudara di tepi rumah kita semua kan, atuk nenek kita datang berkunjung kepada mereka untuk mengeratkan lagi hubungan masyarakat tanpa mengira bangsa. Kadang kita pun boleh panggil rakan-rakan yang non-Muslim boleh datang ke rumah kita untuk berhari raya. Okey, pada Hari Raya Aidilfitri ini juga okey, pelbagai juadah tradisional disediakan seperti ketupat, lemang, nasi himpit, dan paling cikgu suka bila Hari Raya Aidilfitri ini adalah kuih batang buruk. Kamu tahu kan batang buruk tu apa? Itu favorite cikgu. Itu makanan kegemaran cikgu untuk Hari Raya Aidilfitri. Okey, jadi pada Hari Raya Aidilfitri ini juga amalan yang sentiasa diamalkan adalah seperti bagi duit raya lah. Pakcik-makcik kita bagi duit raya kepada kita, dan kita bermaaf-maafan dengan orang di sekeliling kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan rakan-rakan kita. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina tadi sudah kita nampakkan macam mana penjelasan cikgu tentang Hari Raya Aidilfitri. Sekarang kita akan masuk tentang Tahun Baru Cina. Apa sahaja dalam Tahun Baru Cina ini? Okey, cikgu akan jelaskan juga dalam video yang akan cikgu tayangkan ini. Okey, jom. Okey, seterusnya kita akan masuk pula kepada Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina ini yang tak lain tak bukan, memang akan disambut oleh masyarakat Cina sendiri. Apa maksudnya Tahun Baru Cina ni? Menandakan apa? Tahun Baru Cina ini menandakan kedatangan Tahun Baru mengikut kalender Cina. Kalender Cina ni dia ada kalendernya sendiri. Dalam kalender Cina ni terdapat 12 binatang yang menaungi kalender mereka. Ada tikus, ada naga, ada tahun gajah, macam-macam binatang yang melambangkan di dalam kalender mereka tersebut. Okey, pakaian masyarakat Cina ini adalah pakaian Samfu dan Cheongsam. Tengok meme pakai itu kan, itu adalah Cheongsam yang dipakai oleh meme dalam video cikgu di atas ini. Okey, aktiviti pada Tahun Baru Cina ini adalah makan besar. Makan besar ini diadakan pada malam Tahun Baru untuk mengeratkan kekeluargaan di antara mereka. Seterusnya dalam Tahun Baru Cina ni apa yang paling best, iaitu ampau. Ampau ini diberikan kepada keluarga dan sahabat yang belum berkahwin. Yang sudah kahwin bagi kepada yang belum berkahwin. Okey, juada di Tahun Baru Cina ini adalah kuih bakul dan buah limau mandarin. Pada Tahun Baru Cina ini penuh dengan warna oranye di rumah kita, iaitu buah limau mandarin tersebut. Okey, tarian singa. Tarian singa adalah untuk mendapatkan keberkatan. Orang-orang Cina, bagi orang Cina ini apabila ada singa-singa ni di dalam rumah dorang dapat halaulah benda-benda roro jahat yang terdapat di rumah tersebut. Halau-halau hantu, itu kepercayaan dorang. Okey, dalam Tahun Baru Cina ini mereka Tahun Baru Cina ini sampai bila? Sampai ada namanya perayaan Cap Gome. Cap Gome ini selepas 2 minggu mereka menyambut Tahun Baru Cina. Cap Gome ini menandakan Tahun Baru Cina tersebut telah habis. Okey, seterusnya perayaan Christmas. Perayaan Christmas ini kita akan nampak juga penjelasan cikgu berkenaan perayaan Christmas ini di video cikgu yang akan cikgu tayangkan ini. Mesti menarik kan video yang cikgu tayangkan tadi tu tentang perayaan Aidilfitri dan Tahun Baru Cina. Okay, kita nampak pula perayaan Christmas kali ini macam mana, apa kartun yang dibawa lagi, yang cikgu letak lagi, kartun-kartun apa lagi. Okay, jom kita lihat. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada perayaan Christmas. Perayaan Christmas ini akan disambut oleh penganut agama Kristian. Penganut agama Kristian pada 25 Disember setiap tahun. Cikgu pasti yang pada 25 Disember ini, hujung tahun ini, semua murid-murid akan bercuti sekolah.
Okey, pada perayaan Christmas ini aktiviti menghias pokok Christmas dengan lampu berwarna-warni. Ya, kalau pada perayaan Christmas ini kalau kita nampak, kita masuk kedai-kedai yang besar kan, mereka ada letak satu pokok yang besar dengan pelbagai lampu warna-warni dan terdapat juga hadiah-hadiah kecil diletakkan di pokok tersebut. Okey, pada perayaan Christmas ini juga penganut agama Kristian akan berkumpul bersama ahli keluarga mereka dan saling bertukar hadiah. Saling bertukar hadiah untuk apa? Untuk merapatkan lagi ukhuwah dan persaudaraan mereka. Okey, pada perayaan Christmas ini juga mereka akan bersembayang di gereja. So kita tahu kan gereja ini merupakan tempat sembahyang, tempat ibadat bagi orang beragama Kristian pada pagi Christmas. Jadi mereka ni akan bersembahyang pada hari Christmas tu. Pagi Christmas tu mereka akan pergi ke gereja untuk bersembahyang. Okey, jadi itu saja untuk perayaan Christmas. Okey, seterusnya kita masuk kepada perayaan Deepavali. Deepavali pula untuk masyarakat Hindu. Tadi kita sudah nampak ada 3. So tadi kita nampak Christmas, kita nampak perayaan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha. Seterusnya Tahun Baru Cina. Okey, sekarang pula kita masuk kepada perayaan Deepavali yang disambut oleh orang beragama Hindu. Okey, jom sama-sama kita saksikan. Okey, seterusnya kita akan masuk perayaan Deepavali yang disambut oleh orang apa? Orang Hindu dan dirayakan pada bulan gelap Aipasi. Bulan gelap Aipasi. Di sinilah masyarakat Hindu akan merayakan Hari Raya Deepavali. Bila Aipasi, bulan Aipasi ini? Bulan Aipasi ini adalah pada bulan Oktober dan November, iaitu pada bulan 10 dan bulan 11. Okey, pada Hari Raya Deepavali ini masyarakat Hindu ini akan mandi dengan minyak sebagai tanda menyucikan tubuh. Terang mandi minyak ni bukan guna air tapi guna minyak. Jadi berminyaklah badan ni sebagai tanda menyucikan tubuh mengikut kepercayaan mereka. Okey, mereka ini akan memasang pelita lilin. Lilin ini diorang panggil vilaku di hadapan rumah mereka. Mereka juga akan menulis ranggali di hadapan rumah dengan menggunakan beras. Kadang kita nampakkan kalau pada hari raya Deepavali ini kita jalan pergi mana-mana supermarket kan, kita akan nampak ada orang hias buat satu lukisan, buat satu bentuk agama Hindu lah. Jadi itu mereka menggunakan beras untuk menghasilkan lukisan tersebut. Okey, jadi seterusnya mereka akan bersembayang di kuil. Kuil ini tempat bersembayang untuk orang Hindu, masyarakat beragama Hindu, dan berkunjung ke rumah keluarga dengan membawa manisan. Jadi mereka ini kalau kita kan pergi beraya di rumah orang kan, orang yang akan bagi kita makan kuih. Tapi kalau bagi orang Hindu ini, mereka akan berkunjung ke rumah keluarga mereka dengan membawa manisan. Kita sebagai tetamu ni, kita yang bawa manisan kepada mereka. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada ini orang-orang kita ni, orang-orang Sabah menyambutnya berkaitan dengan pesta keamatan yang disambut oleh orang kaum Kadazan Dusun. Okey, jadi jom kita lihat penjelasan cikgu dengan lebih lanjut berkaitan dengan pesta keamatan. Jom. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada pesta keamatan. Di Sabah ni lah, khasnya di Sabah kita. Okey, pesta keamatan ini disambut oleh peribumi Sabah, terutama oleh orang kaum Kadazan Dusun. Okey, jadi pada pesta keamatan ini mereka mengadakan upacara Magavau yang memuja semangat padi, iaitu Bambazon, sebagai tanda kesyukuran dan diadakan selepas menuai padi. Okey, jadi pada pesta keamatan ini mereka akan menjamu makanan tradisional dan air tapai yang kita panggil kinomol. Jadi pada pesta keamatan ini juga mereka akan mengadakan tarian Sumazau dengan memakai pakaian tradisional dan pertandingan unduk ngadau. Unduk ngadau inilah yang kita selalu nampak di TV tu kan, ratu cantik untuk orang kaum Kadazan Dusun. Okay, seterusnya perayaan Gawai. Perayaan Gawai khasnya di Sarawak lah untuk orang-orang berbangsa Iban, Bidayu dan orang Ulu. Jadi mari sama-sama kita lihat video penerangan lebih lanjut berkaitan dengan perayaan Gawai yang akan cikgu tayangkan ini. Jom.
Okey, seterusnya kita akan masuk pula kepada perayaan Hari Gawai yang disambut oleh orang di negeri Sarawak. Okey, Hari Gawai ini disambut oleh orang peribumi Sarawak, terutama orang Iban, orang Bidayu dan orang Ulu. Okey, Hari Gawai ini merupakan hari menyambut tahun baru yang menandakan telah berakhirnya musim menuai padi dan bermulalah musim menanam padi yang baru. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Berakhir musim menuai padi dan bermulalah musim menuai padi yang baru. Okey, mereka Hari Gawai ini mengadakan upacara raniai sebagai tanda kesyukuran. Upacara raniai mereka adakan pada Hari Gawai ini sebagai tanda kesyukuran. Okey, mereka akan memakai pakaian tradisional mereka. Okey, kalau kita nampakkan dalam video yang cikgu bagi ini. Okey, seterusnya menghidangkan makanan tradisional dan air tuak. Air tuak lah. Okey, sekali lagi cikgu ulang, makanan tradisional dorang ni dan air tuak akan dihidangkan pada Hari Gawai. Okey, mereka akan mengadakan pada Hari Gawai ini pertandingan kumang dan keling. Kumang dan keling iaitu pertandingan perempuan cantik dan lelaki perkasa di antara orang yang menyambut Hari Gawai tersebut. Kumang dan keling. Jadi itu sahaja untuk Hari Gawai. Okey, seterusnya latihan. Latihan. Selepas kamu melihat tadi ada 6 perayaan yang cikgu bagi kamu nampak contohnya kan. Okey, jadi latihan untuk kamu semua untuk kelas sejarah pada kali ini adalah kamu perlu menilai kepentingan sambutan perayaan dalam keluarga. Apa kepentingan sambutan perayaan dalam keluarga ni? Okey, jadi cikgu minta kamu semua letak 5 poin. Bagi 5 poin beserta isi dan huraian. Latihan ini cikgu minta kamu buat 10 markah. Cikgu akan bagi 10 markah lah. Jadi setiap 5 poin yang kamu bagi itu 5 isi 5 poin. Kepentingan sambutan perayaan keluarga, pastikan ada isi dan huraiannya. Baru kamu boleh dapat 10 markah. Okey, siapa yang dapat menjawab 10 markah dengan ada isi, ada huraian, cikgu akan bagi habuan, ada hadiah juga ya daripada cikgu. Okey, sekian untuk latihan. Pastikan kamu buat dan hantar kepada cikgu sebelum jam 2 petang. Selepas kamu tengok video inilah. Okey, pastikan hantar kerja latihan yang cikgu akan bagi ini. Okey, seterusnya itu sajalah untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan. Terima kasih kerana tonton video cikgu. Jangan lupa tekan like ya. Jangan lupa subscribe juga kalau kamu rajin. Okey, jangan lupa komen, bagi thumbs up, bagi terbaik begini ya. Okey, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.